Okey, ini video yang kedua tentang pengekosan biawayan, catatan jurnal part 2. Okey, hari itu pada part 1, cikgu sudah tunjuk macam mana nak rekod jurnal dan variance. Di mana cara dia senang saja. Kan bila kita nak merekod kos pengeluaran, kalau dia variance, semuanya akan rekod pada harga biawayan. Dan akaun yang kita akan rekod kos keluaran ialah inventory kerja dalam proses. Dan kerana dia adalah kos, jadi semua tiga kos bahan langsung, berlangsung, kos overhead semua akan debit kepada akaun inventory kerja dalam proses. So semua di sebelah debit side. Okay? Semua adalah ikut harga biawayan. Dan sebelah kredit pula akan menunjukkan kos yang sebenar. Okay? Kos berlangsung sebenar, kos overhead berubah sebenar, kos overhead tetap sebenar. Tetapi untuk yang bahan, kita tak letak kos sebenar. Okay? Kita tak letak, kalau kita beli dengan tunai, kita tak letak tunai. Kalau kita beli dengan kredit, kita pun tak letak dekat sini pemiutang, kawalan pemiutang ataupun akaun belum bayar. Okay? Tetapi kita akan letak dekat sini, bukan yang sebenar, ialah kita akan kredit inventory bahan mentah langsung, kuantiti yang diguna yang sebenar, tetapi kos dia bukan sebenar, kos biawayan. Yang lain pula semua adalah kos sebenar. Sebab untuk yang kos bahan, kita tak guna yang sebenar kerana biasanya apa yang kita beli bukannya semua diguna untuk kos pengeluaran. Bukannya semua dimasuk kira diguna untuk pengeluaran. Jadi nanti kalau you guna tunai ataupun akaun belum bayar yang sebenar di sini, nanti variance yang you cari mungkin nanti tak tepat. Because apa yang kita beli mungkin sebahagian saja diguna. So variance harga kan adalah dikira berdasarkan harga belian, bukan harga yang diguna. Bukannya kuantiti yang diguna, tetapi adalah dikira berdasarkan kuantiti yang diberi. So the variance could be different. That's why cikgu tak letak dekat sini. Okay, tak letak sini yang sebenar. Cikgu akan, that's why bila kita kira variance, record variance untuk kos bahan, you tengok cikgu pecah menjadi 2 jurnal. Yang lain ialah gabung satu jurnal. Okay, because there is a possibility apa yang kita beli tak sama dengan apa yang kuantiti yang kita guna. So it's better to separate into 2 journal. Okay, so kalau kita separate into 2 journal, jadi yang keluar nanti untuk beli kita buat satu journal, dan untuk yang diguna kita akan kredit bahan mentah langsung, inventory bahan mentah langsung dan masuk dalam KDP. Okay, ini dia. Dan okay, so untuk video pertama cikgu sudah tunjukkan, ini ialah contoh di mana untuk syarikat ABC keluaran produk dia ialah 30,000 unit. So ini yang telah semua akan rekod dengan biawayan. Kalau kita rekod dalam biawayan, kos bahan langsung, kos berlangsung, kos overhead all that, dan jumlah kos biawayan ialah 50370. Tetapi yang sebenarnya, okay, yang sebenarnya ialah kita dapati adalah semua adalah ikut kos sebenar. Yang kita guna yang sebenar ialah 74500 kan 0.05. Tetapi yang biawayan adalah lebih tinggi, ya, 750. So kalau kita bandingkan yang biawayan dengan sebenar, kos produk ada beza dia. Okay, di mana wujudlah variance sebanyak 8,005. This 8,005 is all the variance lah, variance harga bahan, variance berlangsung, variance overhead, all that. Jumlah variance adalah 8,005. This one tolak dengan. Okay, ini dia. So tadi cikgu lupa cakap, walaupun cikgu sudah ajar dalam video pertama, I just mention. So when you put this one variance and this one sebenar, so di tengah-tengah wujudlah variance. Okay, variance you put in the middle, then seperti yang cikgu katalah,
peraturan dia kalau dia tidak memuaskan tambah kepada cost dia mesti debit, account variance mesti debit. Kalau dia memuaskan kurangkan cost, so tolak lah, so dia mesti direkod pada credit side. Okay. Untuk video ni supaya anda lebih faham, dalam video pertama cikgu tak tunjuk macam mana account dia kan. So inilah dia, cikgu nak tunjuk aliran cost dia. Okay. Aliran cost dari satu account ke satu account lain. So hari itu cikgu sudah kata untuk pengekosan biawayan, actually account yang diguna sama seperti pengekosan tempat kerja dan pengekosan proses. The account still the same. Okay, kita ada account inventory bahan mentah langsung, account upah belum bayar, account kawalan cost overhead kilang. Okay, only the difference is cara kita rekod dia. Okay, amount, the jumlah yang kita rekod yang masuk dalam cost produk, account inventory, kerja dalam proses ialah cost biawayan. So, katakan first, hari itu cikgu kata, first kita mula membelikan, kata ini membeli secara kredit. So, membeli wang, bahan itu masuk dalam account inventory, bahan mentah langsung, so we debit. Tetapi kita akan rekod pada harga biawayan. So, we debit, then the account kawalan pemiutang ataupun account belum bayar kredit because we owe what? Kita hutang dia. Tapi kita akan rekod pada kadar biawayan. Tapi kuantiti sebenarlah. Okay. Ya. Then, kemudian kita, apa yang kita beli itu, cikgu kata andaikan adalah sama dengan apa yang kita guna sebenarnya. Tetapi bila kita keluar, rekod ke account inventory kerja dalam proses, record the cost keluaran, we will credit the account inventory bahan mentah langsung, catatan bergu, because keluar dari gudang, debit inventory kerja dalam proses, exactly like you have learned. Cuma kita akan rekod dalam mengikut biawayan, kuantiti biawayan dan harga biawayan 750. Okay. Dan harga biawayan 0.04. So, yang ni dia. Jadi, kita rekod dalam account inventory kerja dalam proses is 30,000. So, dari sini wujudlah sebenar yang diguna ialah this one. 745,000, 745,000. Okay. Tetapi kita rekod 750,000 kilogram. So, adanya perbezaan dalam penggunaan bahan sebanyak 5,000. So 5,000 times this one, the kadar biawayan we got 200. So 200 ini you record in account inventory debit side. Okay, nanti imbanglah your account inventory bahan mentah langsung because we want to adjust to the real one. Okay, so supaya dia imbang. Okay, so wujudlah varian penggunaan bahan 200. Okay. So, sama juga dengan account belum bayar, kita nak jadikan dia adjust kepada yang sebenar. So, kita sudah rekod pada harga biawayan 0.05, tetapi sebenarnya kita hutang, harga dia ialah 0.05 kan, tapi kita rekod 0.04. So, ada wujudnya variance 7450. So we record here. Okay, so it will become yang sebenar lah. So nanti kita akan hutang credit side here 375,250. Okay. So variance yang ini ialah tentang kos bahan. Dan sama juga kita kena record kos berlangsung. So kos berlangsung we credit upah belum bayar dengan harga variance dan kita debit inventory kerja dalam proses dengan harga variance. So sama juga dengan account kawalan kos berubah kilang, kita kredit because this one yang sebenar. Remember apa yang kita belajar, debit ialah sebenar, yang sebelah kredit yang kita pindah ke kerja dalam proses. So kita kredit kawalan overhead berubah kilang. Ini yang biawayan 3600 and we debit inventory kerja dalam proses.
So sama juga dengan akaun kawalan overhead kilang tetap. Mengikut biawayan 12,000, so we credit kawalan overhead kilang tetap. Dan kita debit akaun inventory kerja dalam proses. So you see. Okay, jadi dalam inventory kerja dalam proses semua akan the cost keluaran 50370 yang dicatat dalam akaun inventory kerja dalam proses ialah pada harga biawayan, kos biawayan. Dan cikgu kata nanti andaikan semua ini sudah siap dibuat, 30,000 ni all siap, so akan hantarlah ke inventory barang siap. Exactly like you have learned. Tetapi dia adalah pada kos biawayan. So kita kredit kerja dalam proses, kita debit akaun inventory barang siap. Okay, semua inventory juga akan ikut biawayan. So, kalau andaikan 30,000 ini semua 30,000 unit ini semua sudah dijual. So kita akan pindahlah ke akaun kos barang dijual. Okay, so we credit inventory barang siap, we debit lah akaun kos barang dijual. Okay. So di sini akan rekod pada kos biawai. Okay. Tetapi yang sebenarnya ialah 58375. 58375 yang sebenar kita pindah ke penyata pendapatan untuk menentukan untung. So we have to record here the variance. Okay. Supaya dia akan menjadi kos biawai ini menjadi kos sebenar. So kita adjust, inilah dia variance 8005. Macam mana cikgu dapat yang ni? Seperti yang cikgu sudah tunjuk dekat sini. Okay, when we compare variance 8005. So ini ialah we campur tolak order, memuaskan tidak memuaskan, we get this amount. So once we add the variance, dia menjadi kos produk yang sebenar. Okay. So inilah adalah kos dia. So sekarang cikgu nak terangkan variance, macam mana nak record variance. Tadi cikgu sudah terang dua ni, cikgu nak terang ni. Variance untuk upah. Okay, buruh langsung. So, apa yang kita pindah ke kerja dalam proses is the harga variance. Debit side is the one we pay. Because it's belanja. When we pay, kita credit tunai, we debit the account upah. Right? So, actually we pay 5,200. Tetapi kita record dalam pindah ke kerja dalam proses untuk merekod kos keluaran is 4770. Jadi wujudlah variance kadar buruh langsung dan variance kecekapan buruh langsung. So we catat di sebelah credit side of account upah. Tetapi dalam account variance, because if this one credit, then we will debit the account variance. Account variance kadar buruh langsung is debit side. So samalah variance kecekapan, account dia will be in debit side kerana dia tidak memuaskan. Okay. Okay, so samalah dengan kawalan overhead berubah. Sebenar here is 4225. When we pay, we credit tunai, we debit kawalan because it's belanja, right? Debit side. Then this credit side yang kita pindah ke kerja dalam proses. So tengok wujudnya perbezaan. So that is called variance. Okay, so dalam akaun kawalan overhead berubah, variance ini dicatat di sebelah kredit. Jadi dalam akaun variance nanti akan di debit side lah. Because dia tidak memuaskan. Tidak memuaskan, the account will be in debit side. Okay, kan? Variance tidak memuaskan, mesti debit lah. The account is debit lah. Okay, so sama dengan akaun kawalan overhead tetap kilang. Sebelah kredit kita akan pindah ke KDP ikut yang variant. Debit pula yang sebenar kita bayar. Jadi di sini dia adalah nama yang kita budget lebih tinggi tetapi yang sebenar lebih rendah. Jadi wujudlah perbezaan variance perbelanjaan ataupun kadar overhead tetap kilang 700. Hari itu sudah kira dalam video pertama. Dan variance volume 1,000. Okay. So, dua ni nanti dalam account variance perbelanjaan will be in debit side lah. Variance volume adalah memuaskan, nanti account dia akan di credit side. Okay.
So supaya you lebih faham juga hanya sempat tunjuk dua variant ni. Account variant penggunaan bahan. Tengok. Okay. Account variant pengguna bahan because kita budget 750 tetapi sebenar guna 745. Okay. Jadi memuaskan lah. Kalau memuaskan, account dia kena credit side. So here is debit tetapi account variance penggunaan bahan mesti credit side kerana menunjukkan dia adalah variance yang memuaskan. Okay. So for variance penggunaan bahan, variance kadar bahan pula, budget 0.04 tetapi sebenar lebih tinggi 0.05, jadi lebih mahal, jadi tidak memuaskan lah. Jadi here we put here so that it will be the same. Okay, tetapi account variance will be in debit side kerana kan because this one credit lah. So when you pindah ke account variance, it become debit. Credit here, debit account variance. So kenapa dia debit? Kerana dia adalah variance tidak memuaskan. Okay, so samalah for all this. Okay, kalau dia macam ni, dia lah tidak memuaskan. Jadi nanti account dia will be account kadar buruh langsung will be debit side lah. Okay. So all this nanti akan pindah, all the variance ini nanti akan pindahlah ke account cost. Akan pindahlah ke account cost barang dijual. Okay, supaya kita dapat adjust menjadi kos keluaran yang sebenar. So this one. So yang variant penggunaan bahan, at first dia sebelah kredit kan kerana dia memuaskan. Kalau kita nak pindah, nak tutup the account, we debit lah. We will debit this account, then we credit the kos barang dijual. Okay. So untuk variant kadar buruh langsung, bahan langsung pula, kerana dia adalah tidak memuaskan, so kita catat di debit. So bila kita nak tutup the account, pindah ke kos barang dijual, we will credit this account lah, jadi dia menjadi kosong. We will credit this account, pindah ke kos barang dijual, debit side. Okay. So supaya you lebih faham, ni. Okay. So inilah catatan jurnal nak menutupkan all the account variance dan pindah ke account kos barang dijual. So seperti yang ni lah, variant penggunaan bahan. At first kan dia credit, so when we tutup we debit. So we debit this account, debit account variant, we credit lah account KBDJ. Okay. So this one pun sama. Volume itu ialah credit side. So volume kan dia memuaskan. At first is credit side. So I tutup the account, I will debit the account. Then I credit lah kos barang dijual. Okay. So sama juga untuk variance yang tidak memuaskan ni, tidak memuaskan. At first is debit side, right? Tidak memuaskan, we debit the account. In that account we debit. Jadi bila I nak tutup, I will credit the account lah. So it becomes zero. So I credit the account, I pindah lah ke kos barang dijual. Kos barang dijual mesti debit kerana dia kira kurangkan, the cost actually lebih tinggi. So I want to add to the cost what. So I debit lah the cost barang dijual. Okay. So untuk yang ni, because dia sudah kira lebih what. Okay. The sebenar actually lebih rendah. So I tolak from the cost. So samalah seperti yang you record lebih serap kurang serap. Okay. You pandang dari segi cost. Kalau apa yang you kira sudah kurang, you add. So when you want to add, you nak tambah kepada cost, you debit lah cost barang dijual. Okay. So yang ini ialah kita buka all the accounts. Buka all the accounts. So ada satu cara lain, we just buka satu account variance saja. And put all the variance inside. Put all the variance inside, campur tolak, then kita lah dapatlah satu variance yang bersih. Okay, we campur all, then we tolak this one, then you got lah variance yang bersih. That means
yang tidak memuaskan adalah lebih daripada memuaskan. The credit side kan memuaskan. Debit side is tidak memuaskan. We add to the cost. Ini tolak from the cost. So erti dia di sini, cost secara keseluruhan, the cost product yang kita kira masih kurang kira 8,000 lebih. So this one kita pindahlah ke cost barang dijual. Okay. So kalau kita guna cara ini, tak perlulah buka banyak-banyak account variance lah. So just one account variance sahaja. Okay, we put all the variance inside here. Okay. So kalau kita buka satu account variance saja, kita boleh guna macam ni. Okay, ni journal dia. So yang ni akan at first is credit side kan tidak memuaskan. So I want to tutup account. I tutup account, I debit lah. And this one, at first is tidak memuaskan, at first is debit side. So I want to tutup, I credit the account. Okay, then I add to the cost barang dijual. So perbezaan dia dipanggil variance bersih akan tunjuklah di cost barang dijual.